Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-32 dan ada kesempatan insya-Allah kita terus kepada ayat yang ke-33. Ayat 32, nota bercetak muka surat 61. Kalau tuan-tuan lihat secara soft copy, slide nombor 372. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. Ayat yang ke-32 adalah ayat yang merupakan ucapan isteri Al-Aziz kepada wanita-wanita yang telah diundang datang ke rumahnya. Mereka telah melihat di depan mata mereka tentang Yusuf alaihi salam. Akhirnya perempuan-perempuan tersebut sangat terkejut sehingga mereka tidak menyedari tangan-tangan mereka telah dilukai oleh pisau-pisau yang mereka pegang. Kemudian isteri Al-Aziz mengatakan, qalat, itulah orangnya yang kamu tempelak aku mengenainya. Okay. Isteri Al-Aziz ni dia telah mempertahankan dirinya. Dia kata, itulah lelaki yang kamu sebelum ini duduk apa? Duduk gosip-gosip, duduk kutuk aku, duduk kata aku bukan tentang Yusuf ni. Seperti mana kita tahu pada ayat yang ke-30. Kemudian isteri Al-Aziz ni dia dah tak ada lagi perasaan nak berselindung. Dia mengatakan, sebenarnya aku telah menggodanya kerana berkehendakkan dirinya. Maknanya isteri Al-Aziz ni kata, aku dah banyak kali dah cuba untuk dapatkan diri dia, tetapi dia buat apa? Fasta'sama, tetapi dia menolak. Okay, dia menolak ni tuan-tuan bukan menolak sekali dua kali, tapi benar-benar menolak. Kalau tengok dekat perkataan fasta'sam, kenapa saya gariskan dengan warna merah atau ada garisan dekat bawah? Ada dua huruf, huruf sin dengan huruf ta. Ada huruf sin dengan ta. Ikut huruf yang asal, kita panggil root word dia, sepatutnya cukup dengan ain, sad dengan mim. Ain, sad dengan mim ni
sudah merujuk kepada makna menolak. Tetapi apabila ditambah adanya huruf sin dengan ta, menunjukkan bahawa perbuatan menolak itu dilakukan dengan benar-benar, banyak kali. Ada kesungguhan dekat situ. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dekat dalam bahagian huraian tafsir, dalam Tafsir Al-Munir, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, perkataan fasta'sam membawa maksud menolak dengan bersungguh-sungguh. Asal-asal perkataan fasta'sam ni diambil daripada perkataan al-ismah, iaitu mencegah dari melakukan maksiat. Selama ini kita pernah dengar istilah ma'sum kan? Nabi, kita kata Rasul ini ma'sum. Ma'sum tu ambil daripada perkataan apa? Perkataan ain, sad dan juga min. Tapi kenapa ada huruf sin dengan huruf ta? Nak menguatkan lagi makna ismah itu. Dan perkataan fasta'sam ini yang membuat perakuan ini adalah isteri Al-Aziz itu sendiri, Zulaikha itu sendiri, yang telah memperakui bahawa dia, Yusuf ni, memang dia sungguh-sungguh tidak mahu memenuhi kehendak dia. Lepas tu dia kata lagi, dia kata sesungguhnya kalau dia tidak mahu melakukan apa yang aku suruh, dia tidak ada jalan lain melainkan dia akan dipenjarakan, dan apabila dia masuk penjara nanti dia akan menjadi orang yang hina. Okey, ayat ni menunjukkan bahawasanya isteri Al-Aziz tu dia memang dah tak ada nak malu-malu lagi dah. Dia cakap terus terang dekat kawan-kawan dia, lepas ni kalau dia tak nak juga memenuhi kehendak aku akan penjarakan dia. Okey, daripada ayat ini apa yang kita dapat belajar? Nombor satu, cinta yang mendalam, dia sanggup buat apa sahaja. Ni hati-hati. Sebab tu kalau orang dah cinta ni, habis. Tak boleh nak dikatakan apa saja. Dia dah tak fikir dah maruah diri dia, kan? Dia pula perempuan beria-ria nak dapatkan lelaki tu. Ni dia dah panggil apa? Dia dah tak nampak dah apa sebenarnya yang adab ke, malu ke, dia dah tak kisah. Sebab kerana cinta dia tu, kerana perasaan dia yang terlalu cinta. Pelajaran yang kedua daripada ayat ini, bukti keismahan, iaitu kemaksuman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi tidak ada lagi mana-mana ruang untuk kita mengatakan Nabi Yusuf ini pun sebenarnya dia ada keinginan kepada perempuan itu. Jawapannya tidak. Kerana perkataan fasta'sam itu diperakukan oleh isteri Al-Aziz, menunjukkan Nabi Allah Yusuf ini benar-benar menjaga kehormatan dirinya. Sebab ada banyak cerita Israiliyat. Kalau kita baca cerita Israiliyat ni, ada yang mengatakan Nabi Yusuf ni dah betul-betul duduk di atas Zulaikha dah, sampai macam tu. Jadi cerita-cerita macam tu kita kena buang dia jauh-jauh, kerana ayat ini menunjukkan Nabi Allah Yusuf benar-benar menjaga imannya, menjaga kesucian dirinya. Baik, kita pergi kepada ayat 33. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhin wa akum minal jahilin.
Ayat 33, setelah Nabi Allah Yusuf mendengar ugutan daripada isteri Al-Aziz itu untuk penjarakan dia, kalau dia tak ikut, dia akan dipenjarakan, maka Nabi Allah Yusuf tidak ada pilihan nak ikut kehendak perempuan itu ke ataupun nak masuk penjara. Dia tiada pilihan, maka dia memilih untuk masuk penjara. Kalau dia ada pilihan 2, pilihan 3, tentu akan ambil pilihan 2 dan 3. Tapi dah tak ada pilihan, sama ada nak buat maksiat ke ataupun macam mana. Okey, ayat ini dia kata, wahai Rabbku, aku lebih suka di penjara. Okey, lebih suka di penjara ni tuan-tuan bukan membawa maksud Nabi Allah Yusuf ni dia suka untuk milih masuk penjara tu, tetapi dia tidak ada pilihan. Kalau masuk penjara tu boleh selamatkan diri, dia masuk penjara. Kemudian dia kata, aku lebih suka dipenjarakan daripada apa yang mereka. Nampak tak perkataan mereka? Maknanya bukan Zulaikha itu yang sukakan dia, tetapi perempuan itu pun sebenarnya sudah mengikuti isteri Al-Aziz tu. Kali ni lagi teruk ni, bukan seorang perempuan ni, ramai perempuan. Dia kata kalau macam ni lah, dia kata lebih baik aku masuk penjara, ya Allah, aku lebih suka jika diberikan pilihan itu. Jika engkau tidak menjauhkan tipu daya mereka. Tipu daya mereka ni maknanya, kalau engkau tak jauhkan aku ya Allah daripada ujian ini, mungkin aku akan cenderung kepada mereka, dan kalau aku ikut mereka ya Allah, aku akan jadi di kalangan orang-orang yang jahil. Kenapa dia cakap kalau ikut kehendak perempuan-perempuan tu jadi orang yang jahil? Kita akan kupas nanti dekat pengajaran. Baik, ayat ini apa yang kita dapat belajar? Nombor 1, sebagai seorang yang benar-benar dia tunduk kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia akan memilih jalan sengsara daripada dia memilih jalan kesenangan hanya dengan melakukan perbuatan maksiat. Maksudnya apa? Maksudnya kalaulah cerita Nabi Yusuf ini kena pada kita lah, contohnya kita tak ada pilihan. Kalau kita tak buat maksiat itu, kita akan dipenjarakan. Agak-agak nak pilih yang mana? Nak pilih yang mana? Nak masuk penjara ke atau memenuhi kehendak perempuan-perempuan itu? Masa tak ada kat depan, mungkin kita kata nak penjara tu tak apa. Fikir juga kita ni. Mungkin ada orang kata, ambil rasuah ni, kalau kau tak ambil, kau akan dipecat, contoh. Nak pilih jalan mana? Nak dapat laknat Allah dan Rasul ke, atau nak pilih dibuang kerja? Jadi nak pilih yang mana? Daripada cerita ini, kita tirulah macam Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Penjaralah. Kan? Sebab apa? Tuan-tuan tahu kan, Nabi Allah Yusuf kan dibesar dekat rumah pembesar kan, makan sedap, tempat tinggal baik. Tetapi kali ini dia terpaksa memilih hidup yang susah di dalam penjara. Demi apa? Demi dia mempertahankan imannya daripada melakukan perbuatan maksiat. Secara tidak langsung, kata para ulama, azab dekat dunia ni dia lebih ringan jika dibandingkan dengan azab akhirat. Para ulama kata apa? Kalau kena penjara, siksa dalam penjara tu sebenarnya ia lebih ringan kalau memenuhi kehendak perempuan-perempuan itu, nanti Allah azab dia di akhirat. Ini pelajaran yang penting yang kita kena fikirkan. Okey, pelajaran yang ketiga, hanya Allah Ta'ala yang mampu memelihara kita
daripada perbuatan maksiat. Ingat tak Nabi Yusuf kata apa tadi? Dia kata, ya Allah, kalau bukan kerana Engkau lah ya Allah, kalau Kau tak bantu aku ya Allah untuk jauhkan daripada tipu daya mereka, tentu aku dah ikut mereka. Kita dapat belajar apa? Allah ni, Dia sahaja sebenarnya yang mampu jaga diri kita. Sebab tu kita kena banyak minta kepada Allah, ya, lindung kita daripada melakukan perbuatan maksiat. Okey, pelajaran nombor 4. Sesiapa yang memilih untuk melakukan maksiat, sebenarnya dia mempunyai sifat orang-orang yang jahil. Kenapa orang pilih buat maksiat dipanggil orang jahil? Okey, kita tengok dulu satu ayat Quran dalam surah An-Nisa ayat 17. Allah ada sebut orang buat dosa ni sebenarnya dia orang jahil. Allah kata, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Okey, Allah kata apa? Sesungguhnya penerimaan taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang yang melakukan kejahatan disebabkan kejahilan, kemudian mereka bertaubat. Kenapa kita kata orang buat maksiat ni dia adalah orang yang jahil? Kerana semua orang tahu dia buat maksiat ini Allah tak suka. Dia buat maksiat ini dia akan dapat azab, dapat kemurkaan Allah. Jadi kalau buat juga memang orang yang jahil. Baik. Apa tindakan yang kita kena ambil berdasarkan ayat yang kita baca sebentar tadi? Nombor 1, kita kena menolak semampu yang mungkin perbuatan maksiat. Kenapa kita kata semampu yang mungkin? Kita ulas tadi perkataan fasta'sab. Kita kena lawan dia. Dia maksiat ni dia memang kena macam tu. Kita kena buang dia semampu yang mungkin. Sekalipun kita terpaksa menghadapi kesusahan, macam kita sebut tadilah, mungkin kita akan dipenjarakan, mungkin kita akan dibuang kerja, mungkin kita akan di pulau, mungkin tak apalah, asalkan kita tidak melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tindakan yang kedua, sentiasa memohon perlindungan dan pemeliharaan Allah dari terjerumus daripada melakukan perbuatan maksiat. Baik, kita terus kepada ayat nombor 34. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Innahu was-sami'ul 'alim. Okey. Ayat ini kita jumpa ada perkataan fastajaba, kan? Kalau ikutkan root word dia macam dia lebih kepada ajaba. Tapi kenapa ada huruf sin dekat situ? Merujukkan kepada Allah ni benar-benar memperkenankan doanya, lalu dijauhkan daripadanya tipu daya mereka. Maknanya Allah bagi Nabi Yusuf ni benar-benar tekad. Dia memang benar-benar tekad. Dia tak takut dah, sekalipun dia diancam untuk masuk penjara. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa makna maha mendengar dalam konteks ayat ini? Allah ni maha mendengar doa orang yang berdoa. Allah ni maha mengetahui akan niat seseorang yang baik. Allah Ta'ala mengetahui pertolongan yang diperlukan oleh hamba-Nya. Oleh kerana itu Allah mengkabulkan doa Nabi Allah Yusuf dengan Allah menguatkan Yusuf ini tekad dia
untuk dia memilih dipencarakan. Daripada ayat ini apa kita dapat belajar dan pengajaran dan tindakan yang paling utama? Yang pertama, ni bukan tindakan ni, tolong baiki, ini sebenarnya adalah pengajaran pengajaran. Pengajaran yang pertama, kita dapat belajar Allah Ta'ala akan mengkabulkan doa para kekasihnya dan doa-doa orang yang benar-benar ikhlas. Dia minta untuk dijauhkan daripada godaan tu, memang dia benar-benar ikhlas. Pelajaran nombor 2, dalam ayat itu kita dapat belajar ada 2 nama Allah yang mulia, iaitu nama apa? Yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah Ta'ala maha mendengar apa hajat kita, apa masalah kita, minta kepada Allah. Allah ni maha mengetahui kita ni mampu ke tak mampu nak menghadapi sesuatu perkara. Itu 2 nama Allah dapat kita belajar. Pelajaran nombor 3, dekat sini kita dapat mengetahui kemuliaan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, iaitu dia meninggalkan pujuk rayu dan godaan para wanita yang jahat. Jadi Nabi Allah Yusuf ini dia termasuk salah seorang, kalau kita baca dalam hadis, saya tak bacakan semua hadis ni, kita boleh tengok dekat nota, ada 7 golongan manusia yang nanti Allah lindung daripada kepanasan hari akhirat. Allah bagi perlindungan. Salah satu daripada 7 yang kelima tu, iaitu seorang lelaki yang dipujuk rayu oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu lelaki itu mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. So hadis ni, kalau kita nak dapatkan contoh manusia yang kelima ni, tentulah kita akan katakan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Patut ada banyak lagi lah kelebihan manusia dalam tu. Kalau kita tengok yang kedua tu, kita tengok yang ketiga tu, seorang lelaki yang jiwanya terikat kepada masjid. Ambil maklumat ni. Moga-moga kita yang suka pergi rumah Allah pagi, petang, siang, malam, pergi ke rumah Allah nak ibadat, moga-moga kita dapat yang ketiga. Baik, kita akan sambung insya-Allah minggu hadapan. Hari Isnin insya-Allah ada lagi. Kita masuk kepada babak yang ketiga insya-Allah. Minggu depan. Mungkin hari akhir kita Khamis insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.